ونتوب إليه. Kita buka majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah. Iya. Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana ya futuhal arifin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah. Yang saya hormati ya, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, yang saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semua sihat ya? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Sekali lambat datang ini kan. Minta maaf tuan-tuan di atas adalah masyaqqah kesulitan yang tak dapat saya nak elak. Manusia ni ada bondoi dia tak dapat nak elak. Lagi-lagi bab melabur ni tuan-tuan. Sampai masa kena melabur kan. Ini masa getir ni kan. Masuk waktu dia datang. Angin tu datang, dia seorang, dia suruh kita melabur. Kita pun keluarlah. Jadi minta maaf tuan-tuan atas kelewatan. Tak sangka pula sakit perut last minute tadi. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan, mengurniakan semangat dan kesihatan kepada kita semua. Untuk kita sama-sama malam ini bertemu di rumah, berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik dan suci, iaitu untuk kita mencari keredaan demi ataupun untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peluang-peluang dalam meningkatkan ketakwaan ini tak semua orang mampu nak menambahkan takwanya. Hanya kalangan orang-orang yang terpilih, yang mana hari-hari kita baca dia dalam surah Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini tergolong dalam kalangan orang yang tidak disesatkan oleh Allah. Hari-hari kita minta sebenarnya, sama ada sedar ataupun tidak, kan? Akan tetapi tuan-tuan, inilah dia adab dalam berdoa, kan? Kita mulakan dahulu sedikit dalam kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita digalakkan supaya memohon kepada Allah dengan sebenar-benar permohonan. Kalau kita mohon main-main, tak dapatlah kita hasilnya. Akan tetapi kalau kita mohon kepada Allah dengan sebenar-benar permohonan, merayu kita kepada Allah, kita mohon betul-betul,
Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita apa yang kita pohonkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, pendek aja, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, nescaya Allah akan memakbulkan, mencapaikan hajat yang kita hendak. Tetapi adakah secara main-main? Tidak, kan? Itulah dia, dalam apa jua yang kita lakukan, pertama sekali mesti adabnya. Siapa yang memulakan sesuatu tanpa adab, secara automatik kuranglah adabnya. Lagi-lagi dalam beramal, lagi-lagi dalam melakukan ibadah. Dalam ilmu pun sama. Kalau saya nak sentuh tentang adab dalam berdoa ni tuan-tuan, panjang. Antaranya kisah, ada beberapa kisah, kisah-kisah orang-orang terdahulu semasa zaman Abbasiyah, ada masa itu pemimpinnya bernama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tuan-tuan mesti biasa dengar nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalau biasa dengar, siapakah Hajjaj bin Yusuf itu? Hajjaj bin Yusuf ini adalah khalifah waktu itu, pemerintah. Waktu itu dia seorang pemerintah, dan pemerintahnya dikenali sebagai pemerintahan yang zalim, tuan-tuan. Orang Islam, khalifah orang Islam, tapi beliau memerintah secara zalim, kan? Zalim, sangat zalim. Ulama-ulama habis dia pancung, dia bunuh. Kalau dia tanya, ulama sebut tak dapat jawab ataupun tak puaskan hati dia, dia akan hukum bunuh, terus bunuh, kan? Tak ada can punya, tuan-tuan. Melainkan orang yang lepas, orang yang boleh lepas daripada dia adalah orang yang bijaksana sahaja, yang boleh menjawab soalan dia dengan baik dan selamat. Tapi kalau ulama-ulama menjawab soalannya dan dia tidak puas dengan jawapan, maka dia akan pancung sahaja tanpa ada budi bicara. Zalim tak zalim? Zalim. Kalau kita lah, tuan-tuan, macam tu, ada orang pemerintah zaman ini buat macam tu, automatik zalim. Memang kita akan bencinya. Tapi waktu itu memang sangat zalim. Dikatakan sehingga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi telah membunuh beratus ribu orang Islam dengan hal yang terlampau kecil sahaja, tuan-tuan. Kecil je hal, tapi silap langkah dipancungnya. Apa yang saya nak cerita ini adalah berkaitan dengan satu kisah di mana satu masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini menunaikan umrah, pergi ke Baitullah Al-Haram. Dan ketika dia sedang melakukan tawaf, dia melihat ada seorang tua, yang buta. Dan orang tua buta itu diperhatikan, beliau sedang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Kan? Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini selepas bertawaf, dia rehat di satu tempat dan dia tenung orang yang buta tersebut. Dia tenung, pandang. Kemudian dia minta dia punya pegawai pergi ambil orang itu, orang buta tadi, bawa berjumpa dengan aku. Jadi pegawai dia pun ambillah orang buta tadi. Kemudian apabila dihadapkan dengan Hajjaj, Hajjaj pun bertanya, wahai orang buta, nama tak ingat siapa, kan? Wahai orang buta, daripada tadi aku melihat engkau duduk di hadapan Kaabah dan berdoa. Apa yang engkau doakan? Apa yang kau minta kepada Allah? Orang buta itu jawab, aku ni aku ini memohon kepada Allah agar mengembalikan pandangan aku, kembalikan supaya aku dapat balik melihat dunia ini. Sudah berapa lama? Lama, puluh tahun dia berdoa, tapi Allah tak pernah pun kabulkan hajat dia, tak pernah. Bertahun, puluh tahun berdoa dia, tuan-tuan, tapi Allah tak pernah kabulkan doa dia. Allah tak kembalikan penglihatan dia. Jadi terkejut Hajjaj dengar. Dah hari-hari macam tu, sampai puluh tahun dia berdoa, Allah tak kembalikan pun penglihatan dia. Apa yang Hajjaj lakukan? Terkejut. Hajjaj kata, wahai orang buta, esok aku nak jumpa engkau lagi. Akan tetapi apabila aku berjumpa dengan engkau, aku nak
tengok engkau kembali, maksudnya penglihatan kau telah dikembalikan, kau tak buta dah. Kalau esok aku jumpa engkau dan keadaan kau masih buta, aku akan pancung kau. Nampak tuan-tuan, kecil punya hal, bukan salah orang buta tu, kan? Bukan salah dia, tapi Hajjaj ni sampai tahap begitu, kan? Orang buta tu dipaksa supaya esok jumpa dia, bila jumpa dia, dia dapat melihat. Poning pula orang buta. Kalau kita tuan-tuan, poning lah. Kan, mana nak lari ni? Tak tahu. Ini minta mata jadi cerah balik. Astagfirullah. Kalau tak dapat, macam mana? Pancung, mati lah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang buta tadi? Keesokan harinya, Hajjaj minta pegawai dia bawa datang orang buta tadi. Bawa datang orang buta itu tadi, dan Hajjaj tanya, macam mana keadaan kau hari ini wahai orang buta? Orang buta jawab apa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memakbulkan doa aku, dan Allah Ta'ala telah kembalikan penglihatan aku, dan hari ini aku dapat melihat dunia ini. Hajjaj kata, apa yang kau lakukan? Aku, setelah engkau memerintahkan aku supaya kembali dan berjumpa dengan engkau pada keesokan hari dan keadaan mata dah cerah, aku balik rumah, aku terus beramal ibadah, aku mohon kepada Allah dengan sebenar-benar memohon ni. Tak pernah dilakukan sebelum ni dengan keadaan macam tu. Semayangnya penuh satu hari satu malam tu, dia salat, dia berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, dia minta kepada Allah dalam keadaan dia gerun dan takut, merayu betul-betul, menangis kuai mata, kan? Keesokan pagi Allah Ta'ala kembalikan penglihatan dia, dan esoknya dia dapat melihat dunia ini. Maka Hajjaj pun kata, itulah dia. Sebelum ni macam mana kau berdoa 60 tahun ke? Tak ingat saya, 30 tahun ke 60 tahun, macam itulah. Selama berpuluh tahun kau berdoa ni, macam mana kau berdoa? Main-main kau? Satu malam saja kau bersungguh-sungguh berdoa, merayu betul sebenar-benar rayuan, Allah Ta'ala kembalikan penglihatan dan kabulkan doa. Dahsyat tuan-tuan. Satu malam sahaja, segala hajat dia tercapai. Begitulah, kan, yang kita nak muhasabah. Kita ni tak ada apa-apa, fakir dan hakir, kan? Yang tak ada apa-apa, hakir, hina pula, kan? Tapi dalam kita berdoa kepada Allah, kita tidak merayu sebetul-betulnya. Hajat kita terlampau banyak, tapi kita tak pernah pun bersungguh-sungguh dalam berdoa. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Habis dah kuliah kita. Sebab apa? Mukadimah panjang, sebab cerita malam ni pendek sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sambung kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan mereka sangat-sangat dimulia, sangat-sangat dikagumkan, kerana kehidupan mereka adalah kehidupan yang sentiasa mencari redha Allah, yang sentiasa melakukan amal soleh yang tak mampu kita nak lakukan pada hari ini. Siapalah di antara kita ni tuan-tuan, yang Allah Ta'ala letakkan nama kita, Allah Ta'ala ceritakan tentang kita dalam Al-Quran? Adakah orang yang kita sangat sayang di kalangan ahli keluarga, ataupun orang yang sangat kita puja dia, kan? Artis-artis dan sebagainya lah yang kita puja, yang kita sanjungnya, yang tak pernah pun dia kenal kita, tapi kita sanjung dia, yang mana dia bukanlah orang Islam, yang mana dia bukanlah orang yang bertakwa, terbuka sana terbuka sini, tetapi kita sanjung dia, jadikan orang nombor satu dalam hidup kita. Sedangkan dia tidak pun disebut tentang hidupnya di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya tak ada apa-apa pun di sisi Allah, tetapi kita muliakan lebih daripada Allah muliakan, kan? Itu something problem. Jadi apa yang kita nak tahu pada hari ini adalah kita nak mengetahui kehidupan para sahabat Nabi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala rekodkan, catat di dalam Al-Quran. Kenapa dicatatkan? Supaya kita dapat belajar sesuatu daripada cara kehidupan mereka. Khairul ummah,
Tafsir Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan khairul ummah pada waktu itu, saat itu adalah kalangan para sahabat Nabi. Kerana apa? Mereka golongan yang paling dekat dengan Nabi, yang mengambil secara langsung tarbiyah, didikan, ilmu Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini tarbiyah di bawah Nabi secara langsung. Ya, mereka lah golongan yang paling terbaik yang direct Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Tapi tak ada pun mungkinlah ada di antara kita yang memang begitu mengikut cara hidup para sahabat. Tapi berapa ramai lagi yang di luar tidak mencontohi cara hidup para sahabat Nabi. Kalau tak dapat ikut pun tak apa, yang penting suka mendengarnya, suka nak tahu cara hidup sahabat Nabi. Ya? Jadi mudah-mudahan dengan cara ataupun dengan majlis ilmu yang kita adakan, iaitu menceritakan tentang hayatus sahabah ini, akan mendidik jiwa kita supaya kita dapat memuliakan lagi para sahabat Nabi. Ya, mudah-mudahan di akhirat kelak kita tergolong dalam kalangan orang yang mencintai sahabat Rasulullah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Malam ini tuan-tuan, sebabkan isyak lagi 10 minit, kita masuk satu kisah yang mana sebelum ini pada awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kelihatan berseorangan dalam menyampaikan dakwah. Nak menyeru orang masuk Islam ni sangat susah. Kerana waktu itu apa dia yang berlaku? Waktu itu Nabi dah lama tak berjumpa dengan orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi diwahyukan, dilantik menjadi seorang Nabi, Rasulullah pada waktu iaitu bulan Ramadan, selama 3 tahun berturut-turut, pada bulan Ramadan Nabi akan pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri. Kerana waktu itu, saat itu Nabi sudah merasakan bahawa kehidupan orang Quraisy sudah rosak. Kerana orang-orang Quraisy waktu itu sudah mula menyembah berhala. Tak tahu macam mana mereka boleh tergerak hati dia nak menyembah berhala. Pelik waktu. Jadi Nabi tak suka keadaan macam tu. Ya, sedangkan Allah Taala dah turunkan ujian kepada penduduk-penduduk Quraisy. Apakah ujiannya? Kota Mekah dilanda dengan banjir, sehingga menyebabkan Kaabah runtuh, sehingga Hajarul Aswad terkeluar daripada tempatnya. Dan Nabi SAW telah dilantik menjadi orang yang beramanah untuk menguruskan macam mana nak selesaikan perbalahan di antara puak-puak Quraisy, puak-puak orang Arab yang kuat-kuat ni. Bergaduh, kaum ni bergaduh. Sebab apa? Masing-masing nak meletakkan Hajarul Aswad. Siapa yang dapat meletakkan Hajarul Aswad, maka mereka lah puak ataupun kaum yang paling hebat sekali waktu itu. Jadi waktu itu mereka bergaduh sehingga tak ada kata putus. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah yang paling besar. Kalau tersilap langkah, berperanglah, bergaduh besarlah orang-orang Arab. Jadi Nabi dengan kebijaksanaannya menyusun strategi dengan dengan ilham daripada Allah. Nabi menguruskan masalah tersebut dengan baik, dan akhirnya semua pembesar-pembesar daripada orang-orang Arab waktu itu, mereka sama-sama meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Baik, selepas itu apa yang berlaku? Saat itu orang-orang Quraisy sudah mula menyembah berhala, dan akhirnya Nabi rasa tak sedap hati. Nabi tak suka, kan? Nabi tak suka apa benda menyembah berhala, sedangkan tak ada apa-apa pun. Jadi akhirnya Nabi putuskan untuk beruzlah, mengasingkan diri ke Gua Hira, dan Nabi telah melakukan amal ibadah seperti yang dilakukan oleh nenek moyang, iaitu Nabi Ibrahim. Waktu itu Nabi belum dapat wahyu lagi nak menjalankan solat macam mana. Nabi tunaikan ibadahnya dengan cara Nabi Ibrahim menunaikan ibadahnya. Sampai satu masa Allah Ta'ala wahyukan melantik Nabi menjadi Rasul, menjadi seorang Nabi, kemudian menjadi seorang Rasul. Dan kemudian Nabi mulakan gerakannya dengan dakwah secara rahsia. Yang paling terdekat siapa? Ahli keluarga Nabi. Jadi pada malam ini tuan-tuan, ringkasnya kita nak sentuh ataupun nak ceritakan tentang Nabi terlalu gembira kerana dakwah Nabi telah diterima oleh sahabatnya. Siapakah dia?
sahabat Nabi yang paling Nabi sayang sekali. Sehingga kan Nabi kata, kalau boleh aku memilih seorang itu menjadi kekasih, sudah pasti aku akan memilih dia menjadi kekasih aku. Tetapi tidak, dia hanya sebagai saudaraku di dalam Islam. Siapakah orangnya? Orangnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini, tuan-tuan, nama sebenarnya apa? Panjang dah sikit. Panjang nama Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar macam panjang kan? Abu Bakar As-Siddiq macam panjang. Itu biasa yang kita senang ingat. Tapi nama yang betulnya apa? Sebelum Islam ada namanya, selepas Islam ada namanya. Jadi sebelum Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, ibunya adalah orang yang susah nak hamil. Kan? Jadi dia bernazar. Bernazar, sekiranya aku dapat seorang anak, aku akan namakannya dengan nama Kaabah. Iaitu hamba Kaabah lah, dalam bahasa Arabnya Abdul Atiq. Baitul Atiq, Abdul Atiq, macam itulah. Wallahu a'lam. Kalau salah mohon maaf ya. Itu sebelum Islam. Jadi tuan-tuan, Abdul Kaabah ke Abdul Atiq ya? Tak apalah, sama je. Kaabah, iaitu kerana nak menamakan dengan nama Kaabah. Itu nazar ibunya. Jadi semasa zaman sebelum Islam, itulah nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay? Dan sebelum Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini, tuan-tuan, sudah pun bersahabat dengan Nabi. Waktu mudanya memang sudah lama bersahabat dengan Nabi. Dan beliau kenal bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang sangat jujur, amanah dan tak pernah pun berdusta walaupun sekali. Termasuk sama juga Abu Bakar As-Siddiq ini dia kenali di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur, amanah. Jadi mustahil bagi orang Quraisy untuk tak percaya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq telah diberi gelaran As-Siddiq. Ada orang kata As-Siddiq ini Nabi yang bagi gelaran selepas Islam. Tidak. Memang betul, selepas Islam Nabi pun panggil As-Siddiq. Tapi sebelum Islam pun orang-orang Quraisy telah memberikan gelaran As-Siddiq. Jadi gelaran-gelaran di orang Arab ni memang terkenal lah. Dia tak akan panggil nama penuh kita, dia akan panggil nama gelaran. Jadi Abu Bakar itu gelaran sahaja, bukan nama sebenar. Jadi Abu Bakar itu apa pula maknanya? Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar itu datang daripada cara hidup Abu Bakar ni, tuan-tuan. Abu itu apa? Abu itu adalah asal dari perkataan abun. Abun itu apa? Abun itu adalah bapa, kan? Jadi bahasa Arab ni dia tak akan panggil Abun Bakar, kelakar bunyi dia akan panggil Abul Bakr. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq adalah gelaran kepada Abu Bakar ini kerana semasa mudanya Abu Bakar, beliau suka mengembala ataupun menjaga, memelihara unta muda. Jadi Bakar itu apa? Bakrun itu adalah unta muda ataupun anak unta lah. Kalau salah saya mohon maaf. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu gelaran dia berikan kepada beliau. Dan nama sebenarnya selepas Islam apa? Nabi tukarkan. Selepas Islamnya Abu Bakar, Nabi tukarkan daripada nama Abdul Kaabah ataupun Abdul Atiq kepada Abdullah. Pendek nama kan? Abdullah. Orang Melayu panggil Dolah, kan? Orang Cina panggil apa? Abdul Lala, kan? Kita Peramdi kan? Orang tukar nama Abdul Lala, kan? Cerita apa, tuan-tuan? Madu 3 tak? Betul? Betul madu 3. Entah ya tidak, betul kan? Sarjan Hasan, Sarjan Hasan. Ingat. Jadi tuan-tuan, nama penuh Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin
bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi At-Taimi. Panjanglah, tapi senang kita ingat Abdullah bin Uthman bin Amir. Okey, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab. Baik. Yang apa kita nak sentuh malam ini adalah tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk agama Islam. Begitu hebatnya tuan-tuan, kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, sehingga kan Nabi sangat gembira, sangat suka. Tak pernah orang lihat begitu sukanya, gembiranya Nabi pada hari itu. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abul Hasan At-Turabulasi daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah pada satu hari Abu Bakar keluar daripada rumahnya untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar adalah seorang sahabatnya, yakni sahabat Rasulullah. Sebelum Islamnya memang dah jadi sahabat Nabi. Setelah bertemu, Abu Bakar berkata, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Siapa Abul Qasim? Abul Qasim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelaran untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku tidak melihat engkau dalam majlis kaummu, dan mereka menuduh kamu telah menghina ibu bapa mereka." Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa apakah Sayyidina Abu Bakar tanya, dalam riwayat yang lain Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dan berkata, "Apakah benar wahai Muhammad tuduhan bangsa Quraisy bahawa engkau telah meninggalkan agama kami dan engkau menghina pemimpin kami dan ayah kami?" Maknanya Sayyidina Abu Bakar tanya, "Wahai Rasulullah, dah lama tak nampak engkau duduk bersama dengan orang-orang Quraisy, kaum kerabat kamu. Dan orang Quraisy telah pun menuduh engkau bahawa engkau telah menghina agama mereka. Begitu juga dengan bapa mereka. Kerana apa? Mereka ni kerana agama mereka adalah menyembah berhala." Begitu maksudnya. Kalau senang nak maksud fahamnya adalah, adakah engkau telah berkata bahawa kau telah mengkafirkan mereka semua? Itu senang nak fahamlah, kan? Badan kita sebut kafara, mengkufurkan, kerana memang kufur, kerana mereka telah menyembah berhala, tidak mentauhidkan Allah. Jadi apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusku dan aku mengajak kamu untuk masuk ke dalam agama Allah." Abu Bakar setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dalam fikiran Abu Bakar? Abu Bakar kata, tak kata apa tuan-tuan. Tak ada pun Abu Bakar mengiyakan, tak ada pun Abu Bakar menafikan. Tidak mengingkari apa kata Nabi. Setelah Nabi kata bahawa aku Rasulullah, Allah Ta'ala telah utuskan aku sebagai Nabi, sebagai Rasul, dan aku menyeru kepada kamu supaya tinggalkan penyembahan berhala dan peluklah agama Islam, iaitu agama yang mentauhidkan Allah yang esa sahaja. Apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanpa berkata apa-apa, tanpa ada keraguan dalam hati, terus sahaja Abu Bakar bersetuju dan masuk dan terus memeluk agama Islam. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar, ya? Kerana Sayyidina Abu Bakar ini dalam hati dia setia. Dia kenal Rasulullah ni orangnya jujur, amanah, tak pernah berdusta, ya. Jadi para sahabat yang lain, jadi kesinambungan daripada kisah ini, Rasulullah gembira. Kemudian apabila Abu Bakar memeluk agama Islam, Rasulullah pun gembira dan pergi meninggalkan Abu Bakar. Kerana apa? Dengan keadaan gembira, kerana berjaya membawa masuk Abu Bakar As-Siddiq ke dalam agama Islam. Jadi pada waktu itu tak ada seorang yang pun kelihatan paling gembira seperti Nabi.
melainkan waktu itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja insan yang sangat gembira. Jadi selepas itu Abu Bakar pun jumpa dengan Sayyidina Uthman bin Affan, berjumpa dengan Talhah bin Ubaidillah, berjumpa dengan Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Dan akhirnya kesemua mereka itu memeluk agama Islam. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, dah bergondang tu. Pendek cerita macam ni tuan-tuan. Satu masa ketika selepas Islam sudah stabil, maksudnya waktu itu Islam telah pun berkembang. Jadi waktu itu Rasulullah berkata, orang-orang yang lain apabila Nabi mengajak, sebab mereka bertanya, kenapa? Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau sayang? Nabi berkata, orang yang paling aku sayang adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana beliau adalah isteri baginda. Para sahabat kata, bukan, di kalangan laki-laki, para sahabat lelaki. Dan Nabi pun jawab, bapanya. Siapa bapanya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi para sahabat bertanya, kenapa? Apa hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga kan kau menjadikan dia orang yang paling kau sayang sekali? Nabi berkata, sewaktu aku menyeru kamu semua memeluk agama Islam, saat itu dalam hati kamu penuh dengan keraguan dan banyak penafian, dan kamu berkata kepada aku fakultum, dan mereka berkata kepada Nabi, kadzabta, kau telah berdusta wahai Muhammad. Nabi berkata bahawa aku ini Nabi utusan Allah, Rasulullah, membawa risalah dan menyeru kepada engkau supaya tinggalkan berhala dan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa engkau orang kata? Korang kata bahawa aku ini pendusta, pembohong. Akan tetapi berbeza dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi bagi tahu bahawa aku adalah Rasulullah, aku Nabiullah, aku datang membawa, Allah Ta'ala melantik aku misalnya Rasul dan Nabi dengan membawa risalah supaya mengajak umat manusia menyembah Allah, tinggalkan berhala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam hati tidak ada satu keraguan ataupun penafian. Bahkan terus Sayyidina Abu Bakar percaya dan terus memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat Nabi sayang dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu akrabnya Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan? Sehingga kan apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengahwinkan Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tuan-tuan nak sambung ke? Tak nak? Sambung ke tak? Sikitlah tuan-tuan kan. Kita tutup dengan pengajaran dan hikmahnya. Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berbanding sahabat yang lain. Tak terlawan dan tak terbanding dengan sahabat yang lain. Sehebat-hebat Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Umar Al-Khattab, paling hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa? Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum memeluk Islam, beliau memang orang kaya, orang berniaga, banyak duit, banyak harta. Selepas memeluk Islam, apa yang beliau lakukan? Beliau infakkan tabarruk segala harta yang dia ada untuk menggerakkan dakwah Islam ini kepada seluruh umat manusia. Jadi pada satu masa peperangan Tabuk, orang Islam, Nabi memerintahkan supaya orang Islam menginfakkan harta mereka untuk meneruskan untuk inilah berperang, nak guna sedikit kewangan, modal untuk beli makanan dan sebagainya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila mendengar arahan daripada Nabi, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa segala hartanya, tak ada satu benda pun yang ditinggalkan di rumahnya, membawa semua, bawa ke hadapan Nabi. Nabi kata,
Apa yang kau tinggalkan kepada anak dan isteri? Jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Begitu, Masya Allah, kan? Tak mampu kita nak tanding hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah Rasulullah. Ada satu masa orang panggil, wahai khalifah, wahai khalifatullah. Ya. Sayyidina Abu Bakar jawab, kau jangan panggil aku sebagai khalifatullah. Aku ini hanya adalah khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku khalifah sahaja, khalifah kepada Rasulullah, bukan khalifah kepada Allah. Kerana Sayyidina Abu Bakar menyambung perjuangan Nabi dalam menggerakkan agama Islam. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, beliau khalifah. Kalau kita jadi orang-orang besar dalam satu kawasan, YB, Adun dan sebagainya, kita dapat gaji banyak, tuan-tuan, kan? Tapi apa yang berlaku pada Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semasa beliau menjadi khalifah, beliau ini pemimpin sebuah negara, pemimpin agama Islam waktu itu. Beliau pada waktu pagi, beliau bawa barang berniaga pergi ke pasar berniaga. Para sahabat tanya, apa yang kau buat wahai khalifah? Dia kata, habis tu, sedangkan engkau khalifah wahai Sayyidina Abu Bakar. Jawab Sayyidina Abu Bakar, habis tu, apa yang aku nak bagi makan dekat anak dengan isteri aku. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun bawa berniaga barang kat pasar. Jadi para sahabat pun berbincang. Akhirnya mereka memutuskan supaya dapat bagi sedikit allowance gaji kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Dan di akhir hayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tak satu sen pun Sayyidina Abu Bakar tak tinggalkan kepada keluarganya. Bahkan gaji daripada Baitul Mal yang dia dapat, apa yang beliau buat? Beliau serahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab supaya serahkan balik kepada Baitul Mal. Sayyidina Abu Bakar tak gunakan pun gaji yang didapat, bahkan serahkan semuanya kepada Baitul Mal di akhir hayatnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak mampu nak menandingi keimanan, hebat tingginya maqam iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tak mampu kita. Dan Nabi pun membandingkan, Nabi beritahu iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini berbanding dengan iman kamu, iman kamu ni hanya pasir ataupun debu di selipar. Tingginya iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitulah tuan-tuan kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah Subhanahu wa taala pun merekodkan, mencatat begitu hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Allah sebut dalam surah At-Taubah, Allah sebut dalam surah Az-Zumar, menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq, bahawa beliau adalah orang yang sangat tinggi takwanya dan imannya. Ya. Jadi di akhirnya tuan-tuan, apa yang kita boleh dapat daripada perkongsian ini, walaupun tak dapat urai sepanjang lebar, pertama sekali, kita ini dalam agama Islam ini tuan-tuan, apa yang kita perlu belajar adalah daripada kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hayat kehidupannya macam mana? Hayatnya adalah menjadi orang yang sangat setia dan percaya kepada orang yang hebat agamanya. Ya. Bila percaya kepada Nabi, walaupun orang tak percaya dengan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq ialah orang yang percaya tanpa ada keraguan, tanpa ada penafian dalam hatinya. Ya. Yang keduanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling tinggi takwanya, hebat takwanya. Para sahabat yang lain, apabila Nabi kata, siapa hari ini telah bersedekah? Sahabat tak jawab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, saya hari ini yang telah infak. Siapa hari ini berpuasa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga angkat tangan, aku hari ini berpuasa. Para sahabat yang lain tak. Siapa hari ini yang telah melakukan salat sunat, tahajud? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, aku. Begitu hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dalam keadaan beliau sangat dah infakkan segala harta benda, tapi amal ibadahnya sangat hebat. Ya, jadi sama-samalah kita belajar sesuatu, menjadikan ibrah, menjadikan iktibar kepada kehidupan kita, sedangkan waktu ini adalah waktu yang semakin sampai ke penghujung. Walaupun penghujung kita tak tahu bila, ajal kita pun tak tahu bila. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar, terutamanya dalam bulan Rejab ini tuan-tuan. Ya, memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah. Ya, jangan dekatkan hati, jangan selalu basahkan lidah kita dengan membawang
Jangan selalu basahkan lidah kita dengan mengutuk, mengkeji orang-orang lain. Ya. Bulan Rajab ini perbanyakkan istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, pendek je. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali sehari. Lebih tak apa. Lagi bagus. Ya. Tengah memandu, tengah buat motor pergi kerja tu, zikirlah. Daripada marah orang apa potong-potong ni, apa kan. Habis berzikir Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala salah dan silap saya mohon ampun dan maaf, terutamanya atas kelewatan pada malam ini. Panjang umur, murah rezeki, bertemu kita pada minggu yang akan datang. Wallahu taala alam wa alam. Astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.